Semalam baru ayat dibacuk semalam. Apa kata? Agak-agak masjid ni ada tak satu benda yang boleh menarik orang mari? Dia mesti ada satu benda yang kelainan daripada lain yang lain. Jatuh kuasa kena fikir, gapo dia yang tak ada pada masjid lain, biar masjid kita ada, yang menyebabkan orang mari jadi tumpuan. Ni hebat. Orang berduyung pergi ke Makkahul Mukarramah kerana ada Kaabah. Orang pergi ke Madinatul Munawwarah kerana ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada satu benda daya tarikan. Orang mari ke Terengganu pasal ada batu bersurat. Orang pergi ke Kelantan kerana ada gerik. Orang pergi ke Johor, pergi ke Singapura dan sebagainya itu atas dunia. Mesti ada satu benda daya tarikan. Sekarang ni masjid Pakar, gapo dia yang boleh menarik orang yang tidak ada pada masjid lain? Ini memerlukan pengurusan yang betul-betul kreativiti, yang ada idea, yang ada knowledge, yang ada wawasan. Bukan main-main ngurus masjid, tuan-tuan. Mesyuarat dia tiar, lama lagi kau fungsi. Pada-pada lah, tengok malam ni kawan ngatuk. Ramah, tuan-tuan. Pong sudah tu makan bawah tu. Makbit. Bab soho kau dia, kawan yang terkuasa. Masjid tu kawan yang terkuasa. Kau dia sungainya nemo. Kau lagi mesyuarat. Nampak? Ramah tak jawatan ni pani. Baru latih seminggu letak tu. Tak mampu kawan. Ini satu cabaran. Amal lontar ini satu cabaran. Ini nak yakwi tuan-tuan, kerja para-para Nabi dan Rasul. Bukan main-main. Para-para Nabi dan Rasul nak elak orang daripada tidak Islam yang masuk Islam. Daripada orang yang tidak menerima kalimah syahadah, nak suruh menerima kalimah syahadah. Nak suruh orang mengenali Allah Ta'ala. Siapa berperang-perangan, siapa gitu mau sekali nak mengislamkan orang kafir. Kita ni tuan-tuan, bukan lebar tu lagi. Sekadar nak mengislamkan orang Islam. Bukan nak Islam acung Ramasami di Pakar ni, tak. Nak mengislamkan orang Islam. Islam dah nak suruh mari masjid. Islam dah nak suruh mari sembahyang jemaah. Islam dah nak suruh biar lekat sembahyang 5 waktu. Islam dah nak suruh mari dengar orang ngajar. Islam dah nak suruh suka bersedekah. Hak Islam dah kita nak ayat ni. Ni sebuah kuliah pagi ni. Bukan untuk acung Ramasami, untuk set kita nak betul alignment bensin balik. Tu ya. Sampai cabut betul-betul tekuk. Nak betul set kita ya. Nak biar lekat sembahyang. Nak suruh biar mari sembahyang 5 waktu. Biar masjid jadi sepak tumpu ya. Apa tak? Kerja-kerja para Nabi dan Rasul ni tuan-tuan. Nak erik orang nak tak kenal 5 waktu. Nak erik orang nak tak mari sembahyang Jumaat. Nak erik orang supaya biar rasa jatuh cinta dengan rumah Allah. Kerja kecil ke tuan-tuan? Dia tak kuasa. Buat kau kiri, kau kanan, kau atas, kau bawah. Tak ramah juga orang. Habis pengkuliah. Nama besar-besar di Malaysia. Pengkuliah hebat. Siapa dia lagi tak mari di masjid? Hak tak mari lagi nya Muhtar Yaakob. Panggil lah pagi ni. Tu pun boleh tentu lagi. Jadi apa? Kenapa? Lepas tu ni nak panggil siapa dia pula? Pasal apa dia lagi? Habis pesing dah kita. Tapi kita tidak berputus asa. Kita mengorok langkah, menyusun strategi dalam menguruskan rumah Allah Ta'ala mengikut kehendak Allah. Jangan kehendak kita. Sebab itu saya kata di awal tadi, rumah ini rumah Allah, kita kena urus tadbir dengan kehendak sunnatullah, sunnatul Rasulullah. Jangan kita urus mengikut nafsu kita. Silap besar, menanggunglah kita. Jangan ikut kepala kita. Kena ikut sunnatullah dan sunnatul Rasulullah. Jangan main-main tuan-tuan. Yang pertama, pengurusan mesti kena cek balik. Kena ada postmortem. Bedah siasat. Kita kena tengok dalaman kita, berapa orang tak minat mari masjid ni. Berapa orang pilih masjid lain. Berapa orang tak berhenti masjid kita. Berapa daripada tahun berapa lagi duk main satu soh, dua soh, satu soh. Pun mati 5 orang, kau tak ada soh. Ngelah kali tak ada orang, dah lah ni muka kutip mati belakang lah. Pun pagi esok ada sukan rakyat di sekolah. Penuh pada, ramah pula. Kata mati habis dah. Kenapa? Kena buat postmortem. Kita jarang nak tengok kelemahan diri kita. Kita duk tuding jari. Orang pakar ni, dunia belakang ni. Bel lah, derah taruh mana pun tak mari.
Buatlah program ke apa pun, tak mari set-set sini. Hati tutup. Kita dah nampak hal luar. Cuba hari ni kita cuba buat postmortem, kita tengok. Berapa yang orang tidak minat mari rumah kita? Kalau ibarat kita buka kedai, tuan-tuan, berapa kata saya mari beli kedai kita? Jangan maruh orang luar ni. Bahasa jenis hati botol, tak nampak kedai aku. Bahasa jenis kedeku, tak saya beli kedai aku. Setelah mucik kedamu tu mucik. Menarik ke tak? Kedamu tu. Makan ni, menu menarik ke tak? Banyak pilihan ke? Sedap ke tak? Pelayanmu tu tua ke muda? Kursi mu tu nak ambil kursi dalam kedamu tu peti sawah. Bolapu 5 watt. Tuan hitam. Tuan kedai hitam. Duduk kat tiang sama hitam. Tukar orang. Cuba mau fikir. Mula nampak selapai orang. Kamu nampak dirimu. Kuliah malam-malam sebagai menu makan ni. Tiap malam kita hidangkan makanan rohaniah. Menjelera ke tak? Menarik ke tak? Ikut dia. Asal kau ustaz yang kita panggil. Jak daripada start ngorek sampai ke esok, duk main akan nyonyo pas nyonyo tak belah-belah nyo tu. Nampak? Mu tak buat kajian. Ahli jemaah mu ni bukan perikat nada kitab lagi. Baru perikat mendengar. Mu pergi panggil orang tu suruh nada kitab. Pasal mu tidak buat kajian. Ahli jemaah mu ni lebar mana? Lebar mengikuti kuliah, lebar mendengar, lebar nada kitab ke tak? Dia boleh mari satu rahmat dah. Cakap nak nada kitab. Mungkin cari ambil orang baca kitab. Ini roh dia betapa pun kelik. Pasal dia belum lagi boleh menerima untuk nada kitab. Ada kita buat kajian di rumah kita. Kita syok sendiri kadang-kadang. Syok sendiri. Kita bunyi penceramah tu hebat, pun buat mari. Penceramah tu pun royak tinggi-tinggi tu. Dia angkasawan, dia Amerika. Pada dekat dia. Bahasa tinggi-tinggi pula. Kita dukung dengan kita. Kok packing pengaruh. Tak apa lebar demo. Tu hak belakang lagi. Muju mari pun muju. Ada kita buat kajian? Tak ada, kita tak buat sampai kita mau. Amba tak spring lah. Kalau ada masjid, dia buat satu orang soal selidik. Pada ahli jemaah, supaya kita pergi kursus, ada 5 penceramah. Dia suruh kita tik tepi tu. Penceramah pertama setara mana? Pertama kedua setara mana? Pertama 3 setara mana? Cuba kita tak. Tak berani kita. Kuliah-kuliah yang ada tiap-tiap malam. Pun kita tahu, cuba kita edarkan borang kepada ahli jemaah kita. Bagaimana feedback dia? Bagaimana feedback dia dengan kuliah hak malam Ahad malam Senin? Biar kita dengar komen-komen dia tu. Itu membantu kita. Hak ni tak faham, tinggi telajuk. Hak ni ngatuk. Dan kita bukan seorang buat jawapan, kita ada komiti. Bukan boleh terima telat lalu. Takut dia tak berlagu angin yang ustaz tu tak tahu. Tapi kita ramai-ramai dia tak kuasa tengok. Macam mana kita buat kerja. Kita ada komiti kita. Baru profesional. Tidak syok sendiri. Ni kita dah kata apa kata semai dengar orang ngajar. Sudah semaya maghrib turun. Tapi malam ustaz tu ramai. Oh mungkin pasal kes berlagu angin. Hak tu pula tak berlagu angin. Ini benda yang feedback dia dapat memberi panduan kepada kita. Bukan senang tuan-tuan nak menguruskan rumah Allah. Dan inilah sedekah jariah kita. Sedekah jariah kita. Bila kita meninggalkan benda ini dalam kemantapan yang elok, orang akan melih meneruskan. Tapi ingat, bila kita tinggal kakak-kakak tak comel, orang mewarisinya, Masya Allah. Itu reka-reka lah pengurusan. Nah ya. Yang kedua, nak suruh masjid ini jadi mantap, dimakmurkan, ramai orang hidup. Yang kedua iaitu pengimarahan. Program-program yang ada di masjid. Kita kena luar daripada keluar kotak pemikiran. Masjid Muhammadi Kota Baru, masjid negeri ibu-ibu. Apabila tutup email dia muda-muda, bayar-bayar ni jadi tutup email. Dia telefon ke Ambo satu hari. Dia kata, Assalamualaikum, ni Ustaz Mukhtar ke? Kata, ya saya. Ustaz nak tanya pandangan dan pendapat Ustaz. Kami berhajat nak buat forum. Tapi forum tu waktu subuh. Forum waktu subuh. Lepas subuh forum. Selalu orang buat kuliah subuh. Kami nak buat forum.
Molek dah ustaz. Oh, kata itu idea yang good idea. Comel tu kata. Satu pendekatan yang baik. Dia kata kalau ustaz kata bagus, comel, molek, dia kata, ustaz lah salah seorang daripada ahli panel ni. Kata cerdik sungguh budak. Dia nak jepuk kita di corner aku jauh. Kalau kita kata bagus, kata okey, kita cerita pendeknya Amo pun setuju. Amo bertanya dia, siapa dia partner panel tu? Dia kata Datuk Mufti. Moderator Ustaz Amir Azizi yang jadi pengacara musabaqah peringkat antarabangsa hok kecil Arab. Dia adalah pegawai zakat ma'i Majlis Agama Islam Kelantan. Jadi Amo pergi daripada Pasir Putih pergi. Allah Rabbi ya Karim, ibu-ibu. Gama yang teramat sangat. Satu persembahan baru. Orang tak buat porong subuh. Selalu orang porong lepas maghrib, lepas isyak. Ni buat porong subuh. Dia nak menarik orang. Kelainan. Ada followers Datuk Mufti. Ada followers hamba yang minat Ustaz Muntah. Ada followers yang minat Ustaz Amir Azizi. Ada orang tak minat tiga-tiga tapi dia nak tengok. Pasal orang tak ada buat porong pagi, aku nak tengok aku mana. Ada juga. Ada orang mari tu pasal bini dia nak mari. Tok laki pun kena mari. Ramai lah orang. Kenapa? Bila boleh kau orang muda, benda tu lah, ubi kayu juga ibu-ibu, ubi kayu juga. Orang tua kita dulu, ubi kayu ni, dia sirah, rebus, bakar, buat pengak dari ibu-ibu. 4-5 nekar tu je. Tapi boleh kau muda-muda ni, ubi kayu tu juga. Dia riki-riki, dia bubuh pewarna. Dia bubuh perasa. Rasa strawberry, rasa mangga, rasa durian. Ubi kayu. Dia bubuh dalam supik packaging comel. Tidak supik putihnya. Supik packaging dia tu comel. Luar supik dia tu, dia bubuh gambar Sweet 17 dia makan. Menarik tak? Ni supik pun bubuh air haji. 2 minggu tutup kila air haji. Tak menarik sikit ragu. Bubuh gambar Ustaz Muntah. Seminggu tutup kila. Tapi dia pilih alik tabin Sweet 17, hok expired dia tak ambil. Hok chassis belok bojang yang pecah dia tak ambil. Kita pun tengok ni terbaik siapa ke US ubi kayu. Siapa di airport kita pun beli. Mama ni ubi kayu ni. Tetapi tertarik. Nampak? Sebab itu jawatan kuasa kena fikir benda yang menjurus ke arah sesuai dengan sezaman tapi tidak lari daripada syariat. Nampak? Antaranya dia pagi ni 1000 lebih, tapi yang live ini semalam dekat 3.7. Pagi ni selalunya kalau kuliah subuh hari Minggu macam ni, tanyalah media apa, mesti naik 6 ke 7. Okey, ni orang kaya lah yang stay. Nampak sesaman. Pasal dia orang tak sempat nak mari dengan masjid, dia dengan rumah pasal mereka bangun lewat. Tak maaf lah. Hak rumah pun kena juga dia kata. Nampak tuan? Nak fikir. Amo nak tanyalah omong-omong kita. Ada tak pihak pengurusan masjid bagi anugerah sama ada imam, Bilal atau Tok Syekh? Bila dia habis aja perkhidmatan dia, kita hantar dia pergi umrah. Ada? Orang hilang begitu saja. Tidak ada penghargaan langsung. Pasal kita tak mikir. Pengurusan kita tidak mikir. Cuba bayarkan ayat ni 30 tahun, 35 tahun jadi tok syek di masjid. Betul dia dapat ilmu. Padahal ke tak? Padahal. Kalau kita sanggup, kalau kita. Hari Jumaat nak ayat ni tandas tu 15,000 kecing. Hak dia basuh seorang. Tak. Tok syek tu kena marah kau orang. Ada tok syek tak basuh, ada tok syek tak cara. Nak cara ke mana seorang 15,000 orang kecing hari Jumaat. Hak tak pelah tak gapo, cabut pengah ada. Dah kena marah. Kabar-kabar pun bila habis perkhidmatan dia, kita tak bagi sikit gabut pun anugerah untuk dia. Betul dia boleh pahala. Tapi manusia perlu disanjung, dipuji, dihargai. Tak boleh pakai ustaz piti masjid, gagal kau orang ada. Cari sponsor. Cari sponsor datuk-datuk yang ada dalam majlis ni. Ramai ni. Hak datuk, hak mengatuk ramai. Enggak subuh kan? Tak boleh nak sponsor. Bukan tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap bulan, bukan tiap-tiap tahun. Semua hidup. 35 tahun tu siap. Cuba bayarkan. Orang akan rasa dia bagus pengurusan masjid tu. Tok bilang, jak muda sampai tua. Baik.
Betul pahala Allah Ta'ala bagi hebat. Tapi naluri manusia. Naluri manusia. Artinya orang yang menghargai dia. Siapa kata tak ada suara dia bang. Lalu berhenti. Muda dulu sedap bang. Lah ni tak nak pergi. Banyak sedu. Ulur ya. Akhir sekali tak apalah, anugerah kita bagi umrah. Nampak? Ni benar-benar kita kena fikir menjurus ke arah biar ada benda yang mendatangkan keseronokan. Kita hargai. Daripada muda sampai tua tu email. Siapa tak boleh mari masjid kata email. Tak ada pun. So kalau nak pergi atas umrah, kadang-kadang setengah masjid buat majlis perpisahan pun tak ada. Kita kerja di pejabat tuan-tuan, kalau cikgu-cikgu tengok, oh aruk seputih kapung naik beca. Dah pakai samping jadi pengantin baru pula, umur 60. Orang piping naik atas pelamin pasal teh dah lain. Bapa nak menghargai jasa dia selama 30 tahun bagi perkhidmatan jadi cikgu, jadi ustaz, jadi gapo. Tu email kita nak ya setiap waktu bagi perkhidmatan. Kita duk nampak elang hak dia boleh. Cikgu gaji grade 54, 58, 57, 60. Grade 60 ada. Apa? Ni nak ayat kita orang agama tidak nilai langsung. Kita duk bubuh, pala tu habis, pala tu habis, tu habis pala. Apa kakak lain tu tak habis pala? Nak royaknya kita tidak ada rasa sensitivity. Bila pun nak pergi kata siap, kita akan rasa mana? Mari dalam hati secara tersembunyi sebenarnya mendeki. Busuk perut. Mendeki. Kerja mana? Dah mau nak atas, jadi tersiap. Kerja tak sih, umrah nak pergi. Tersiap nak ayat ni. Oh, tersiap pagi ni tak belanja teh tarik saja pagi ni. Tak sun. Kau klik dah tersiap. Dia mari awal. Tu email mari ke dia. Tu bila mari ke dia. Tu siap mari mula-mula dulu. Dia buka pintu. Buka lampu. Siapa dia klik lewat? Dia juga. Tapi ada orang hargai. Pasal label bunyi tu siap, look lah. Nampak? Dia ada tolong nyapu nak ayat tuan-tuan. Ibu-ibu, dalam kitab Johal Marhum wa min Bahatil Qulub, mas kahwin bidadari di syurga ialah tai-tai cicak. Debu-debu yang ada atas masjid, bahaya kau tu siap habis. Sobat tu siap. Esok ramai lah bini demo. Berebut orang nak demo. Apa tu email, tak tu email? Boleh juga. Kalau gitu bakal jadi tok siap belakang. Memang. Hak tu siap itu kerja khusus dia. Tapi kita sendiri, takkan kita tengok siapa yang ada pakai, ni kerja tu siap, kita siap. Tak boleh kau ambil, pung balik tu siapa. Tak boleh. Maknanya biar kita ada rasa tanggungjawab dengan rumah Allah. Jangan bila ada jawatan sahaja. Baru selamat ayat tuan-tuan. Ni boleh kita tidak tu siap ikut dia nak pakai, nak tahu kau dia apa dia.